Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan media. Terima kasih kerana hadir pada petang ini di Kota Masai. Sidang media pada petang ini berhubung dengan opkas, exhaust bising kan. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, YDH Tansi IGP telah pun memberi arahan untuk pihak polis seluruh kontijen untuk membuat operasi ke atas motor-motor yang mempunyai exhaust yang bising. Ini telah menimbulkan isu ganggu ketentraman awam dan juga menggusarkan kehidupan masyarakat setempat. Banyak aduan yang diterima oleh pihak polis, bukan sahaja di Johor tapi juga di seluruh Malaysia tuan, berhubung dengan aktiviti motor-motor yang mempunyai exhaust yang telah diubah suai ataupun exhaust bising. So operasi ini kita telah lancarkan secara drastik bermula daripada 1 hingga 14 Mac secara menyeluruh di semua peringkat kontijen dan juga daerah tuan. Objektif utama operasi ini iaitu membendung isu ini pada terus berleluasa dan mengambil tindakan yang seragam di semua peringkat kontijen dan daerah bagi menggambarkan pendekatan secara agresif policing dan total enforcement dalam menangani isu exhaust bising ni. Operasi ini adalah operasi bersepadu yang kita jalankan melibatkan Jabatan Alam Sekitar. Petang ini pun ada pengarah Jabatan Alam Sekitar, Tuan Fahmi dengan saya pada petang ini, dan juga Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ tuan. Dan semua tindakan yang diambil oleh Jabatan Alam Sekitar ni akan dirujuk kepada mahkamah bagi memberi impak yang lebih berkesan. Manakala bagi JPJ pula, tindakan pemeriksaan semula akan dibuat terhadap kenderaan yang telah melakukan pengubah suaian yang tanpa kelulusan yang dibenarkan tuan. Bagi kesalahan pengubah suaian exhaust sehingga mengganggu ketentraman awam di bawah kaedah 103 tuan, iaitu kaedah-kaedah kenderaan bermotor 1959, jika disabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi 2 RM2000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan. Tindakan sita akan diambil di bawah Seksyen 664 Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi memastikan kesalahan yang sama tidak berulang dan pemilik dikehendaki menggantikan exhaust yang diubah sesuai kepada exhaust asal sebelum diserahkan semula kepada pemilik. Statistik opkas exhaust bising Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Johor sehingga 14 Mac ini adalah seperti berikut. Jumlah operasi yang dijalankan adalah 110. Jumlah pemeriksaan kenderaan 4,440. Jumlah saman yang dikeluarkan ini berhubungan kesalahan exhaust iaitu 817. Jumlah kenderaan yang disita 276. Jumlah notis atau kompaun Jabatan Alam Sekitar yang dikeluarkan 138 dan jumlah notis kompaun JPJ 146 dan Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Johor akan terus menjalankan operasi khas ini secara berterusan dalam memastikan isu ini dapat dibendung secara menyeluruh. Ini adalah isu awam yang mana perlu ditangani dengan serius dan berhemah oleh PDRM dalam memastikan kesejahteraan masyarakat setempat. Tidak dapat dinafikan ada segelintir pihak dan juga ada NGO yang telah menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap tindakan Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik dalam menjalankan op exhaust ini sehingga ke tahap tindakan sita dan berdasarkan komen-komen netizen di social media dan semua tindakan yang diambil oleh pihak polis ini adalah berlandaskan pada peruntukan undang-undang yang ada dan majoriti masyarakat awam memberi maklum balas yang positif terhadap tindakan yang diambil oleh JSPT bagi kesalahan exhaust bising ini sehingga pihak pucuk pimpinan PDRM mengarahkan operasi khas ini dijalankan secara berterusan sehingga 31 Mac. So itu tuan-tuan yang saya nak kongsikan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada beberapa soalan. Kapan dia melibatkan pelajar sekolah tu? Ini kebanyakan ni ada pelajar sekolah, ada yang tak sekolah kan. Campur memang. Tuan-tuan boleh tengok tadilah. Tuan-tuan tengok sendiri pun tuan-tuan lihat. Ada yang number plate tak ikut dia punya spek yang telah ditetapkan kecil kan. Exhaust tuan-tuan tengok yang berapi pun ada exhaust. So saya pun plate juga. Ini kalau pengubah suaian exhaust ni pada kebiasaannya akan memakan perbelanjaan yang paling rendah pun 3 ke 4 ribu kan, dan yang paling tinggi 14 ribu pun ada. Kalaulah pemilik-pemilik motosikal ni boleh mengubah suai
exhaust dia orang sampai 3 ke 4 ribu, denda yang kita kenakan 2 ribu saja. Kan? Tak timbul isu pun. Dia orang tak ada duit dan sebagainya. Tuan-tuan dengar sendirilah betapa bisingnya exhaust yang ada di sini. Ini kawasan Kota Masai ni dah dinamakan gelaran sebagai sekolah Willy, tuan. Ini Kota Masai ni. Ini bukan operasi yang pertama kita buat. So kita akan teruskan menjalankan operasi kita. Datuk, ada kritikan daripada NGO dan juga orang ramai mengatakan instead of memberi saman kepada pemilik kenderaan yang mengubah suai exhaust ni, better cari workshop yang jalankan kerja-kerja macam ni. Komen Datuk? Yang pertama, tuan-tuan, kita dalam konteks Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik ni, kita ada undang-undang. Undang-undang kita yang menjurus ke arah exhaust bising ni lah yang kita boleh ambil tindakan. Saya tak pasti sama ada undang-undang mungkin melibatkan pihak custom sebagainya yang memerlukan mereka mengambil tindakan terhadap aktiviti mengimport exhaust ni lah. Saya dipahamkan exhaust ni bukannya diubah, ada setengah tu yang diubah suai, ada setengah tu memang yang dibawa masuk memang macam tu dah. Mungkin ini melibatkan agensi-agensi lain yang saya pun tidak dapat memberi komen. Tapi dalam konteks polis, kita akan menguatkuasa undang-undang yang ada. Kalau di bawah Akta Pengangkutan Jalan ke atau sebagainya yang mengatakan tidak boleh ada motosikal yang mengubah suai exhaust, yang memiliki exhaust yang bising, kita akan mengambil tindakan. Apa yang NGO nak komen, apa yang netizen nak komen, itu hak mereka. Kita menguatkuasakan undang-undang yang ada. Datuk, untuk exhaust ni daerah mana yang mencatatkan samaan yang paling tinggi melibatkan exhaust bising? Mana, Kumar? Iskandar Puteri yang paling tinggi. Datuk cakap sini kira sekolah ni tu kan. So sejak start operasi ni dah berapa kali buat kawasan ni tu? Kali berapa ke mana? Kita buat 3-4 kali tu. Adalah 3-4 kali operasi yang kita buat kata ni. Ada lagi soalan? Ada anggaran umur ke tu? Paling muda umur berapa tahun dia punya penunggangan kita dan paling tua? Nanti kita kira kepindah lagi. Tuan-tuan tengok banyak lagi anda sampai pun baru sampai. Nanti mungkin Kumar akan bagi statistik yang detail lepas habis operasi ni. Kumar akan berhubung dengan tuan-tuan lah melalui pusat media kita. Untuk soalan lain, update pendakwaan kes bunuh isteri tu Datuk, ada apa-apa? InsyaAllah esok suspek utama akan dituduh di Mahkamah Majestik Kota Tinggi. So, mungkin insyaAllah pukul 9 pagi lah. Bawah Seksyen 302 itu bunuh. Dan beliau juga akan dituduh di bawah 2 lagi seksyen, iaitu atas senjata api lah. 2 seksyen, iaitu satu yang airsoft tu, satu lagi yang shotgun tu lah. Sementara suspek kedua tu akan dibebaskan dengan bond jaminan. Mungkin kita akan gunakan sebagai saksi pendakwaan. Pagi esok akan dituduh di mahkamah. Okay, tuan-tuan? Oh. Wah, ini ada satu lagi yang saya nak kongsi dengan media berhubung dengan ni aktiviti apa ni dia orang jual buah dekat traffic light kan. Ini bawah op kesedaran. So setakat ni tuan-tuan daripada pemantauan kita buat oleh bahagian siasatan pengawasan trafik ni ada 52 lokasi yang kita kesan di mana ada aktiviti orang individu yang jual buah sebagainya lah. Kalau kita ikut bawah undang-undang tuan, memang mereka ni boleh diambil tindakan. Ini bawah tindakan bawah Rule 10 A1 yang bagi kesalahan menjual, dan Rule 10 A2 ini bagi kesalahan orang yang membeli. Boleh denda tidak melebihi 2,000 tuan jika disabit kesalahan. Dan di bawah PBT pun mereka boleh mengambil tindakan di bawah Seksyen 3 Undang-Undang Kecil Penjaja. Yang mana aktiviti-aktiviti ni tuan-tuan boleh mengganggu lalu lintas lah dan membahayakan orang yang menjual, orang yang membeli tuan. Ada banyak lokasi-lokasi yang kita kesan dalam penjaja jalanan ni. Kalau di JBS ada 1 lokasi, JBU ada 8, Seri Alam ada 6, Iskandar Puteri ada 8, Kulai ada 3, Pontian ada 2, Batu Pahat ada 8 tuan-tuan. Muar ada 4, Tangkak 4, Segamat 1, Keluang 3, Kota Tinggi 4, Mersing tak ada tuan. Itu berkenaan dengan op kesedaran lah. Datuk, ada tak menerima laporan kemalangan disebabkan oleh mereka ni? Ada bu. Setakat ni tak ada. Tak ada, tak mestinya tak ada. Jadi nasihat kepada yang meniaga tu, dia orang kata dia orang nak meniaga je.
pandemik-pandemik ni? Banyaklah kaedah untuk menjaga kan. Jadi kalau kita membahayakan orang dan membahayakan pengguna jalan lain, eloklah cari tempat lain untuk menjaga. Banyak kaedah lain. Mungkin bagi mereka mudah cara tu kan. Tapi boleh membahayakan dia orang dan juga orang pengguna jalan yang lain lah. Okey tuan. Thank you. So mari kita